Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fizah Munirah Maharap. Fokus berita malam. Perpaduan dan sikap toleransi masyarakat berbilang agama di Sarawak telah lama wujud sehingga menyalahkan keunikan budaya di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, keharmonian masyarakat majmuk di Sarawak jelas subur dengan rumah ibadat agama yang berlainan ditempatkan secara berdekatan. Jelasnya ini menunjukkan semangat rakyat Sarawak yang mampu hidup dalam satu komuniti walaupun mempunyai perbezaan latar belakang. And what is important now is we still have that spirit of tolerance among us. Kalau tengok tempat ini, really give you that sort of high degree of understanding among us. You have the mosque just next door. And then you have this temple here. Then you go further, you have the cathedral there. The major religion of the world. You go to Competa Street, you have the Chinese temple there. Though we got all these houses of worship, but we live under one community. And that is the beauty that we have. And this has to be, preserved. And no country can develop if the people are not united. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Tambahan Gurdwara Sahib Kuil Sikh Kuching pada Sabtu. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyampaikan cek RM1,500 kepada Sarawak Sikh Temple Association dan RM1,200 kepada Gurdwara Sahib Miri untuk kerja-kerja menaik taraf Kuil Sikh. Turut hadir Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan Datuk Hamzah Ibrahim, Datuk Bandar Kuching Utara DBKU Datuk Junaidi Ridwan dan Presiden Sarawak Sikh Temple Association Dr. Kalwinder Singh Khaira. Berita seterusnya. Timbalan Premier Sarawak merangka Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian telah mengadakan lawatan ke Pusat Khidmat N45 Repok pada Jumaat. Kedatangan Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak disambut Ahli Dewan Undangan Negeri Repok Datuk Seri Huang Tiong Si. Lawatan itu bertujuan memahami situasi semasa di kawasan Sarike selain berbincang dan bertukar-tukar pendapat berkaitan isu semasa, masalah rakyat dan aktiviti pembangunan setempat. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang memuji semangat kerjasama semua ahli SUPP cawangan Sarike dan berterima kasih kepada rakyat di kawasan Repok yang sentiasa memberi sokongan padu kepada beliau selama ini. Selepas lawatan tersebut, Datuk Seri Profesor Dr. Sim, Datuk Seri Huang dan ahli-ahli SUPP cawangan Sarike menjamu selera di Grand Palace Restaurant. Perkembangan selanjutnya, Taman Awam Miri yang menjadi pusat rekreasi tumpuan warga Miri bakal berubah wajah sebaik fasa ketiga kerja-kerja pembinaan yang siap. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ketika ini fasa pertama Taman Awam Miri ini telah pun siap dibina pada tahun 1967 dan diikuti fasa kedua pada tahun 2000. Katanya taman yang unik ini merupakan projek pertama beliau ketika mula menjadi wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Senadin pada 1997 dan sangat popular di kalangan penduduk di kawasan Riam. And this is one of the a very unique park here in Miri. So now we have developed. This is phase 3 now. It's under phase 3. Under phase 3 now. Yeah, phase 3. We have done 2 phases. Phase 3 will be. Now the phase 1, phase 2 we have done. The phase 1 so and phase phase 2 we 3. have the overhead bridge. So this is a phase 3. Phase 3. Phase 3. Yeah, and in fact there's still another phase. Phase 4 will be extension. Extension of of the park. But that one the land has not been approved. This one is only part. Beliau berkata semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak Taman Awam Miri pada Jumaat,
Tambah Datuk Seri Lee lagi, pembinaan Taman Rekreasi Awam Miri baru fasa 4 seluas 11.05 ekar kini dalam perancangan merangkumi 2 buah menara peninjau, tandas awam, trek jogging, taman flora, gimnasium, taman permainan, tempat letak kereta dan pelbagai lagi. Ujar Adun Senadin itu, Taman Awam Miri ini juga akan menjadi tumpuan pelancong yang datang ke Miri kerana mempunyai tarikan tersendiri. Selain beriadah, pelancong boleh menikmati pemandangan yang menarik, flora dan fauna serta melawat kawasan bersejarah. Tourists can come here. They can have a very nice view of Miri City, Old Miri City. At the same time, they can enjoy the park, the flora and fauna here. And at the same time, we have a heritage area here also. This is the geological outcrop. Is a heritage area. So this is a tourism park. Not only for the Miri community, but also for tourists. Tambahnya, peruntukan projek pembinaan fasa 4 ini dibiayai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Masih dengan laporan di Miri, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datu Dr. Penguang Manggil, menyeru pengamal media untuk memainkan peranan dalam usaha memupuk semangat perpaduan dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan rakyat. Menurut beliau, peranan dan sumbangan media adalah penting dan amat diperlukan dalam menyebarkan maklumat dan berita terkini yang berlaku masa kini. To all the social media or to the media fraternity, I would like to thank all of you, including RTM, TBS, all the social media for your kind cooperation and your support, especially during the last few years when I was elected as the representative for N76. Beliau berkata demikian dalam Majlis Ramah Tamah Raya dan Ngiling Tikai RTM Miri 2022 di Hotel Meris Miri pada Rabu. Bercakap mengenai majlis tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi itu berkata, sambutan ini menjadi amalan masyarakat Sarawak untuk menyambut pelbagai perayaan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Saya percaya amalan inilah sangat penting di dalam membina toleransi dan rasa menghormati dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak khususnya dan di Malaysia. Di bumi penyalang ini adalah kita mempunyai lebih daripada 40 sub-etnik dengan bahasa, warisan budaya, nilai serta cara hidup masing-masing. Pada masa yang sama, lebih dari 60% daripada penduduk bumi penyalang adalah terdiri daripada masyarakat Dayak, termasuk kaum Iban, kaum Bedayuk, Kayan, Kenyang, Labin, orang Ulu, Berawang dan yang lain-lain. Di sebalik perbezaan yang wujud, kesemua suku kaum ini sepakat di dalam meraihkan Gawai Dayak pada 1 hari bulan Jun setiap tahun, dan yang indahnya ianya turut diraihkan bersama kaum lain seperti kaum Melayu, Cina dan sebagainya. Manakala di Sarike, Penubuhan Rajang Delta Development Agency (RADA) akan memacu pembangunan secara seimbang di 11 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sejajar dengan hasrat kerajaan negeri memastikan tiada kawasan yang terpinggir dari arus pembangunan. Penubuhan RADA dengan peruntukan RM1.5 bilion telah diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa penutupan Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB ke-15 pada 19 Jun yang lalu. Justru itu, bagi menyelaras serta memastikan pembangunan terutamanya infrastruktur di kawasan terlibat, mesyuarat penyelasan penubuhan Rajang Delta Development Agency telah diadakan pada Jumaat bertempat di SIC Sarike.
Menurut Pengerusi Rada Datuk Len Talif Saleh, mesyuarat pertama kali itu melibatkan bahagian Sarikeh dan Mulkah yang meliputi 11 kawasan DUN bagi menyelaras serta memastikan pembangunan terutamanya infrastruktur di kawasan terbabit dibangunkan supaya aktiviti ekonomi, pertanian, sosial dan sebagainya dapat dipertingkatkan. Oleh sebab itulah dengan penubuhan agensi Rada ini kita bagi warga bahagian Mulkah dan bahagian Sarikeh ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Premier kita kerana telah menyahut seruan rakyat di kawasan ini yang begitu lama sudah ketinggalan dari segi penubuhan agensi, di mana agensi-agensi yang lain sudah ditubuh yang begitu lama. Datuk Len yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang menjelas demikian ketika ditemui selepas mesyuarat. Bagi Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak, Datuk Abdullah Saidul pula, beliau amat berterima kasih kepada Premier Sarawak kerana bersetuju untuk menubuhkan rada yang berfungsi secara amnya melihat projek pembangunan di kawasan seliaan agensi itu secara holistik serta keseluruhan terutama sekali infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air. Rada juga akan berfungsi untuk melihat dari segi pembangunan pentadbiran kerana di setengah kawasan DUN yang besar yang melibatkan DUN seperti kawasan DUN Semop yang melibatkan 1,000 km persegi. Jadi kawasan pentadbiran melibatkan 3 pejabat daerah. Saya rasa dari segi mentadbir projek itu agak melibatkan banyak birokrasi. Saya harap dengan penubuhan rada ini nanti kita akan dapat proses birokrasi itu dapat dipendekkan dan kelulusan dapat dipercepatkan dan projek dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, dengan lebih teratur dan kemas, dan pemantauan projek itu juga dapat dilakukan dengan lebih baik melalui agensi rada ini. Sementara itu, antara kawasan DUN yang terlibat dalam rada ialah Kuala Rajang, Semop, Daro, Jamoreng, Repok Meradung, Pakan, Meluan, Dalat, Telian dan Balingian. Selanjutnya, sebanyak RM350,000 diperuntukkan untuk menaik taraf bangunan tadika di Kampung Tunku. Penyerahan projek tersebut kepada kontraktor terpilih telah disempurnakan oleh Jabatan Kerjaya JKR Sarawak pada Jumaat. Ia turut disaksikan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Samariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Menurut Datuk Sharifah Hasidah, projek tersebut diluluskan oleh Kerajaan Sarawak di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Tempoh pelaksanaan bagi menyiapkan projek tersebut adalah selama 4 bulan yang bermula pada 26 Julai hingga 12 Disember 2022. Di Meradung pula, dalam usaha mengatasi isu kelemahan liputan jalur lebar di daerah Meradung, satu sesi dialog telah diadakan antara Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Sarawak, Adiman Ajem dan pegawai dari syarikat telekomunikasi DG, Celcom, Maxis dan pelbagai lagi. Ia memfokuskan perbincangan mengenai pemasangan telekomunikasi di menara jendela di bawah pentadbiran kawasan DUN Meradung. Sesi dialog yang turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing itu diadakan pada Jumaat bertempat di Bilik Mesyuarat Pusat Khidmat DUN Meradung. Setakat kini, sebanyak 26 menara termasuk menara komersial telah siap didirikan di kawasan pentadbiran DUN Meradung. Selain itu, sebanyak 54 buah stesen pangkalan telah dinaik taraf kepada 4G dan 2 lagi stesen pangkalan dijangka siap pada peringkat keempat pada tahun 2022 di kawasan daerah Meradung. Dalam hal itu, Datuk Ding amat berterima kasih dengan kehadiran pengarah MCMC dan pihak Telco atas kesudian sudi menghadiri sesi dialog berkenaan. Selepas di situ, Datuk Ding bersama dengan Adiman mengenakan lawatan ke Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PEDI Bintangor.
Semasa lawatan, Adiman memberitahu MCMC akan terus memperhebat usaha meningkatkan kesaling hubungan di seluruh negara termasuk memantapkan fungsi PEDI agar rakyat bukan sahaja berpeluang menikmati perkhidmatan jalur lebar yang berkualiti, bahkan juga memperbaiki taraf sosioekonomi mereka. Justru ujarnya, pelbagai inisiatif kini giat digerakkan ke arah mencapai objektif-objektif tersebut, antaranya pelaksanaan pelan jalinan digital negara atau jendela yang memberi keutamaan kepada projek pembangunan infrastruktur komunikasi di negeri Sarawak dari tahun 2020 sehingga tahun 2022. Selain itu, inisiatif lain terutamanya untuk PEDI seperti proses transformasinya, penambahbaikan perkhidmatan dan pertambahan kandungan atau kursus, pengoptimuman penggunaan PEDI serta bantuan dalam aspek pembungkusan dan pemasaran produk kepada golongan usahawan turut dilaksanakan tidak lama lagi. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.